Khabar Doli? Waalaikumsalam. Khabar baik, Cik Heri. Khabar Kak Eli? Naskah apa khabar? Kak Ros, apa khabar Kak Ros? Kak Jamalia, apa khabar Kak Jamalia? Cikgu Khairul, Kak Sharifah, Alhamdulillah baik. Taumi, Abang Kairis, Haji Tani, Wak Din, khabar Wak Din? Kak Khabar Ji, apa baik, khabar? Cik Heri. Cik Amir, apa khabar? Huda, Muhammad Zain, apa khabar? Izan Ghazali, apa khabar? Nolizawati binti Mak Yaman, apa khabar? Humul, apa khabar? Zana Suzana, apa khabar? Naza, apa khabar? Jaafar, apa khabar? Nur Salita Sadun, apa khabar? Naifa Syah, Naif Ashraf, apa khabar? Asna, apa khabar? Muhammad Najib, Yama Razlan, Aiful. Assalamualaikum. Salam. Moha, Jamalia, Jamila, apa khabar? Roni, apa khabar? Meknab. Okay. So, are you ready tak? Hari ni program kita adalah program Transforming Life. Tapi hari ni kita nak santai-santai saja. Okay. So, ada tak orang baru kat dalam kita punya program pada malam ni? Ada? Kalau ada, boleh letak dalam ruangan chat kita. Hai Kak Ros. Amboi Kak Ros. Makin muda. Okay. Alright. So, ada tak orang baru? Alhamdulillah, khabar baik. Okay, ada tak orang baru? Kalau ada orang baru, boleh say hi ataupun boleh type dalam ruangan chat tu, boleh cakap saya orang baru, saya ahli baru. So, hari ni program Transforming Life ni sebenarnya adalah program yang mana hari ni kita punya program ni, fokusnya adalah lebih kepada bagaimana kita boleh membantu orang untuk mengubah kehidupan. Okay. Jadi of course lah, bila cerita tentang mengubah kehidupan ni, apa kehidupan yang kita nak ubah sebenarnya? Dalam kehidupan kita ni, apa yang kita nak ubah? Jadi di Maxima ni tuan-tuan puan, ini adalah tempat untuk anda mengubah kehidupan anda. Dan anda kena ingat apa yang saya katakan pada hari ini, pada malam ini. Dan inilah juga yang sebenarnya yang akan kita sampaikan kepada kenalan-kenalan kita yang masih lagi belum mengenali Maxima ataupun kenalan-kenalan kita yang sedang tercari-cari peluang untuk menambah pendapatan ataupun peluang untuk mengubah kehidupan. Dan alhamdulillah tuan-tuan puan, dengan kita punya, orang cakap tu, kita punya dia panggil apa moto kan? Moto kan? Apa dia panggil? Moto lah kan? Transforming Life. Maxima Transforming Life. Jadi hari ni kita nak kena tahu juga. Okay? Sebab sebelum kita nak buat satu keputusan untuk kita memilih sebuah syarikat tu untuk dijadikan platform untuk mengubah kehidupan ataupun platform untuk kita nak letakkan sebagai kerjaya kita, kita kena mengetahui dengan lebih detail lagi tentang apa yang sebenarnya yang kita buat. Dan selalunya ramai orang yang kurang ataupun ramai orang yang tidak berjaya ataupun tidak capai apa yang mereka inginkan kerana mereka sendiri pun tak tahu apa yang mereka buat. Dia join, tapi dia pun tak tahu dia join tu sebab apa. Dia join ni company apa? Apa company ni buat? Okay, macam mana nak menjana pendapatan? Kalau nak cerita tentang untuk tambah pendapatan, macam mana cara nak tambah pendapatan? Apa produk ni boleh bantu orang? Okay, jadi inilah sebenarnya di Maxima ni, kalau anda nak berjaya, jika anda ingin berjaya, sebenarnya tidak perlu pun untuk anda nak belajar tinggi-tinggi. Kalau siapa yang belajar tinggi-tinggi tu, alhamdulillah. Bonus untuk anda. Sebab apa? Anda ada education, orang cakap tu, ada pengetahuan dalam bidang perniagaan, dalam bidang apa sajalah yang anda buat lah. Maksudnya anda ada dia punya knowledge tu tadi. Ada knowledge, extra knowledge daripada orang yang mungkin yang tak belajar tinggi. Okay? Tetapi
tak semestinya orang yang tidak belajar, tidak ada pendidikan yang tinggi, dia tidak boleh berjaya di dalam perniagaan ini. Selalunya dulu kita ukur sesuatu kejayaan tu mesti kau kena belajar rajin-rajin. Kau kena masuk universiti. So bila kau dah belajar rajin-rajin, kau masuk universiti, nanti kau kerja bagus dan kau akan jadi kaya. Betul tak? Itulah benda yang kita tanamkan daripada dulu. Kita ditanamkan benda yang macam tu. Kerja rajin-rajin, lepas tu masuk universiti, nanti kau kerja bagus. Dan realitinya, bukan kata pada ketika itu salah caranya. Bukan saya nak katakan pada ketika itu cara dia salah. Dan mungkin pada ketika itu, bila bekerja ni, kerja bagus apa semua, mungkin pada ketika itu boleh ubah kehidupan kita. Tetapi zaman hari ini, apa yang method ataupun cara pemikiran kita, apa cara pemikiran kita, okey, cara pemikiran kita pada hari ini, sebenarnya mungkin dah tak boleh guna pakai dah dengan cara yang lama, yang dulu yang kita diajar dulu. Sebab hari ini dah terbukti, kalau kita kerja sekalipun, apa yang berlaku tetap tidak akan cukup apa yang kita inginkan. Ini kan pula kita nak ada impian yang besar, nak ada kehidupan yang bagus, nak orang cakap tu nak hidup senang. Kalau nak mengharapkan dengan apa yang kita buat hari ini ataupun apa yang kita kerja hari ini, impian kita nak ada rumah besar, impian kita nak ada kereta besar, impian kita nak ada bini besar pula. Impian kita nak ada duit yang banyak. Alright? Dengan apa yang kita buat hari ini, adakah boleh capai apa yang kita impikan? Belum cerita tentang nak jadi jutawan. Semua orang nak jadi jutawan, betul tak? Siapa yang tak nak jadi jutawan? Selalu orang cakap, alah, saya cerita pasal jutawan. Saya cerita pasal bisnes ni, cerita jutawan. So kita buat bisnes ni nak jadi apa? Kalau tak nak jadi jutawan, kita nak jadi apa? Of course lah, kita buat bisnes, kita nak jadi jutawan. Bila cerita pasal jutawan tadi tu, kita boleh ada rumah besar, boleh ada kereta besar, boleh pergi holiday, boleh ada duit yang banyak, boleh hantar anak belajar tempat yang bagus-bagus, boleh makan sedap-sedap, boleh pakai cantik-cantik, branded-branded. Inilah matlamat kita. Kenapa kita hari ini nak mengubah kehidupan kita? Tetapi kalau kita tidak bertindak sekarang dan mengharapkan dengan gaji yang kita dapat hari ini tiap-tiap bulan, rasa-rasalah kalau kita nak jadi jutawan, tuan-tuan dan puan. Rasa-rasalah kalau kita nak dapatkan RM1 juta kita. Yang pertama, kalau rasa-rasa dengan, kalau kita tak buat bisnes, kalau kita dengan bekerja, ikut cara lama. Belajar rajin-rajin, masuk universiti, kerja bagus-bagus. Ini cerita kerja bagus-bagus ni. Rasa-rasalah yang kerja bagus-bagus ni, kalau kita nak jadi jutawan, rasa-rasa boleh tak jadi jutawan dengan kita bekerja sahaja? Siapa boleh jawab? Rasa-rasa boleh tak jadi jutawan? Boleh tak kumpul? Boleh tak dapat capai 1 juta kita yang pertama dengan bekerja? Siapa boleh jawab? Boleh ke tak boleh? Tak boleh deh. Pada pendapat saya bertugas selama 30 tahun, 32 tahun saya bertugas. Tak capai pun 1 juta simpanan saya. Itulah 32 tahun tak capai 1 juta. Berapa yang capai, Ji? Lebih-lebih pun lebih kurang dalam 300 hingga ke 400 ribu. Itu paling banyak lah. Tak akan capai punya. 32 tahun baru dapat 300 ribu. 32 tahun punya effort baru dapat 300 ribu. Jangan cerita pasal jutawan. Betul tak? Dan sebenarnya, kalau anda nak jadi jutawan ataupun kalau anda nak dapat 1 juta yang pertama dengan cara bekerja, jawapan dia boleh. Anda boleh dapat 1 juta yang pertama dengan bekerja, tetapi dengan syarat. Okey, dengan syarat. Okey. Minta saya nak speaker bagi saya seorang.
Okey, dengan syarat. Syarat yang pertama, mulai bulan ni, hujung bulan ini. Hujung bulan ini okey. Boleh tak ketepikan RM1,000? Boleh tak ketepikan RM1,000? Jangan guna-guna RM1,000 tu, simpan dalam bank, patahkan kad, koyakkan buku, bakar buku bank. Start RM1,000 bulan ni. Boleh tak simpan RM1,000? Siapa yang rasa boleh? Nak jadi jutawan tapi dengan cara bekerja, tak buat apa-apa, dengan bekerja. Capai 1 juta yang pertama. Siapa boleh kumpul RM1,000? Mulai bulan ni, ketepikan RM1,000. Yang lain RM1,000 ni jangan guna. Siapa yang boleh? Kalau boleh angkat tangan. Boleh tak? Doli boleh? Kak Ros boleh? Kak Naskah boleh? Kak Eli boleh tak Kak Eli? RM1,000. Kak Jamalia boleh? RM1,000 boleh. Kak Ros RM1,000 boleh. Alright. So, Abang Karis boleh pula? Tak mampu. Ada Kak Norma cakap tak mampu. Okey. Kalaulah anda boleh ketepikan RM1,000 setiap bulan bermula bulan ini, maka anda akan capai 1 juta yang pertama anda dalam masa 86 tahun lagi. So maksudnya Kak Ros, dia ketepikan RM1,000. Kak Ros ketepikan RM1,000 bulan ni, maksudnya lagi 86 tahun, Kak Ros akan dapat RM1 juta. So Kak Ros, umur sekarang berapa? Kak Umur Ros sekarang 65 weh. 65. Campurkan dengan 86. Maksudnya Kak Ros dapat RM1 juta bila ketepikan RM1,000. Maksudnya pada usia Kak Ros 131 tahun. Kak Ros akan bergelar jutawan. Bukan saja bergelar jutawan, malah dia juga menang anugerah World of Record jutawan paling tua dalam dunia. Nampak tak? Minta maaf Kak Ros, disaja je. Betul lah. Umur 131 tahun, maksudnya jutawan paling tua lah. Maksudnya dalam erti kata lain, kalau nak mengharapkan gaji kita sekarang, nak jadi jutawan, maksudnya memang tak boleh. Kalau boleh pun, seketepikan RM1,000, 86 tahun lagi, you akan jadi jutawan. Jadi apa yang kita kena buat hari ni tuan-tuan dan puan? Kita cerita, bukan cerita pasal jutawan sajalah. Kita nak cerita pasal nak mengubah kehidupan. Kita nak bagi yang terbaik untuk keluarga kita. Nak ada rumah besar, nak ada kereta besar, nak ada duit banyak, boleh pergi umrah tiap-tiap bulan, boleh pergi melancong tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan umrah pula. Boleh kan? Tiap-tiap bulan umrah kan? Kalau mampu. Why not? Kan? Tiap-tiap tahun pergi umrah. Lepas tu tiap-tiap bulan boleh pergi holiday. Apa cara yang kita kena buat? Dengan cara berniaga. Dan hari ini kalau kita cerita tentang perniagaan, apa bentuk perniagaan yang kita boleh buat dalam masa yang singkat macam ni? Perniagaan hari ini bila cerita tentang niaga je, apa yang blok kita adalah modal. Oi, nak kena keluar modal yang besar nak berniaga ni. Macam mana tak keluar modal yang besar? Bila cerita pasal berniaga, mesti kena ada kedai. Bila kalau ada kedai, takkan kita tak buat renovation kedai. Mesti kena ada renovation, mesti kena beli barang-barang kedai tu ataupun apa-apalah barang keperluan kedai tu untuk nak nampak kedai tu cantik, selesa kan, supaya boleh menarik orang untuk pergi ke kedai tu. Kemudian kita kena ada pekerja, kita kena ada banyak benda lah. Benda yang kita, itu baru cerita benda-benda yang ni tau, belum cerita lagi documentation, nak kena register lesen, nak kena register itulah inilah apa benda semua bagai, account bank lah apa semua. Tuan-tuan dan puan, hari ni kita bercerita tentang kepantasan speed. Kalau hari ni kita mengharapkan, kalau kita nak buat perniagaan yang macam tu dengan kita sendiri pun tak ada pengalaman, kita sendiri pun tak ada education tentang bisnes, itu sebab hari ni ramai orang berniaga. Lepas tu perniagaan dia tutup. Sebab apa? Sebab tak ada pengalaman. Sebab apa? Sebab tak kena bersaing dengan jenama-jenama yang besar. Of course lah.
kita nak buat perniagaan apa? You nak berniaga apa? Tudung. You nak kena lawan dengan Neelofa. You buka baju, you nak kena lawan dengan Fashion Valley. You nak buka apa lagi? Kasut, nak kena melawan dengan Adidas, nak kena lawan dengan Nike. Sebab tu hari ni, tuan-tuan dan puan, bukan senang kalau kita nak buat perniagaan yang macam tu. Sebab apa? Dia memerlukan effort, memerlukan pengalaman, banyak benda yang menelan duit yang banyak untuk nak buat branding supaya jenama kita boleh terkenal. Dan hari ni, sebab tu kalau kita tengok, banyak hari ni, kedai-kedai hari ni tutup. Dan pada hari ni, tuan-tuan dan puan, pada ketika hari ni, adalah masa yang paling tak sesuai untuk kita buka perniagaan yang macam tu. You buka lah bisnes apa pun. PKP ni bukannya PKP 1, PKP 2, PKP 3. Kita tak tahu lagi akan datang PKP 4, 5, 6, 7. Sebab benda ni tak akan habis. Ni varian-varian yang nak datang ni pun kita tak tahu varian apa pula nak datang lepas ni. Kalau kita menggunakan perniagaan yang cara yang macam tu, inilah yang kita kena lalui. Kedai anytime boleh tutup. Betul tak? Kemudian pekerja anytime boleh diberhentikan. Jadi benda-benda yang macam ni kita patut ambil tahu. You nak berniaga, benda-benda yang macam ni you kena ambil tahu. So hari ni apa perniagaan yang kita boleh buat hari ni? Dalam masa yang singkat kita boleh buat perniagaan tu. Ataupun dalam masa yang pantas kita boleh buat perniagaan tu. Tanpa kita memikirkan tentang, orang cakap tu tentang risiko-risiko benda-benda yang macam tu. Nak kena ada kedai, ada ni apa semua, ada pekerja. Apa yang anda boleh buat? Perniagaan apa yang anda boleh buat sekarang adalah perniagaan apa? Perniagaan smart business. Apa perniagaan smart business tu? Perniagaan yang anda tak perlu nak fikir pun tentang overhead. Nak fikir pasal nak gajikan orang, nak bayar sewa kedai, nak bayar itu, nak bayar ini, tak perlu. Perniagaan yang hanya anda perlu berkongsi saja dan bila orang ambil peluang tu, anda akan dapat keuntungan. Dan inilah perniagaan yang ada di Maxima. Okay. Dan tuan-tuan dan puan, saya nak memperjelaskan lagi sekali kepada anda semua. Dalam perniagaan ni, dia ada pelbagai business modul. Dia ada pelbagai business modul. Ada perniagaan konvensional, ada perniagaan trading, ada perniagaan single level, ada perniagaan multi level. Dan hari ini, apa bentuk pendapatan yang anda nak? Anda nak buat pendapatan yang anda kena bekerja sendiri, seorang-seorang anda kerja tak dapat, kerja dapat, atau anda nak buat perniagaan yang buat secara berkumpulan. Maksudnya kalau anda buat ataupun anda tak sihat hari tu, anda ada urusan, anda balik kampung, perniagaan anda tetap berjalan dan keuntungan tetap anda dapat walaupun anda tidak buat perniagaan pada hari itu. Anda nak pilih perniagaan yang macam mana? So, apa yang ada di Maxima, tuan-tuan puan, adalah perniagaan yang kita buat secara berkumpulan. Ini adalah perniagaan multi-level marketing. MLM. Inilah perniagaan dia, tuan-tuan puan. Dan ramai orang yang sebelum ni sangat negatif dengan perniagaan MLM ni. Oi, tak boleh MLM. Padahal tak pernah join pun MLM. Tak pernah join, tak pernah berjaya pun dalam MLM. Sebab tu dia orang macam, tak boleh, kena menipu lah apa semua. Tuan-tuan dan puan, perniagaan ini, perniagaan direct selling ni ataupun perniagaan MLM ni, sebenarnya dia tidak menipu kita pun sama sekali. Kadang-kadang yang membuatkan seseorang tu rasa macam tak buat, sebab apa? Sebab yang macam saya cakap tadi, sebab dia sendiri pun tak tahu apa yang dia buat. Kenapa dia tak tahu apa yang dia buat? Sebab apa? Sebab hari ni, you nak buat perniagaan, dia bukan saja terus join, terus berjaya. Tak. Anda kena lalui 3 fasa ini, tuan-tuan dan puan.
Kalau ada pen, ada kertas, anda catat. 3 fasa ini sangat-sangat penting sebelum anda buat perniagaan tu. Yang pertama adalah anda perlu ada feel. Anda kena ada perasaan suka dengan apa yang anda buat tu. Kalau anda join satu company tu, anda tak ada feel, anda tak ada rasa macam seronok dengan perniagaan tu, tuan-tuan dan puan, tak payah buang masa, tak payah buat lah. Sebab feel tu sangat penting. Feeling tu sangat penting. So, kenapa saya katakan feeling tu penting? Sebab bila anda ada feel, anda ada rasa, anda suka dengan apa yang anda buat tu, anda akan pergi kepada fasa yang kedua ataupun step yang kedua, iaitu apa? Learn ataupun belajar. So, bila anda belajar, anda dah ada perasaan, maksudnya anda dah suka. Jadi apa yang anda nak adalah anda nak tahu lebih. Anda nak tahu tentang syarikat, anda nak tahu tentang produk, anda nak tahu tentang pelan pemasaran, anda nak tahu cara macam mana nak daftar orang, macam mana perniagaan ni, macam mana orang ni boleh berjaya. Anda nak tahu macam mana nak berjaya dekat dalam perniagaan ni. Anda nak tahu info-info penting dalam perniagaan ini. Dan hari ini sebab itulah step yang kedua ni penting. Sebab di saat anda dapat tahu ataupun informasi tu anda dapat, anda jelas dengan apa yang anda buat, anda akan masuk kepada step yang ketiga, iaitu apa? Share. Anda mula berkongsi pada orang tentang apa yang anda tahu, apa yang anda buat. Ini adalah 3 langkah yang anda perlu sangat-sangat tahu ataupun perlu sangat-sangat ada dalam diri anda jika anda nak berjaya dalam apa jua perniagaan. Ini benda yang anda kena buat. Selalunya orang join, tiba-tiba dia join tapi dia tak ada feel. Sebab apa? Dia terpaksa jaga hati, ikut orang. Bila benda-benda tu berlaku, apa yang berlaku tuan-tuan puan? Benda yang bukan feel dia. Dia tak ada masa, dia tak ada terasa macam nak belajar pun. Dia tak ada rasa macam keinginan dia nak tahu pun. Sebab apa? Apa hal aku nak kena ambil tahu? Sebab aku tak suka benda ni. Dan bila dia tak nak ambil tahu, okay, dia tak ada perasaan, dia tak nak ambil tahu benda apa yang dia buat, apa yang dia nak share pada orang? Dia tak tahu apa benda ni nak share pada orang. Untuk apa? Apa yang dia nak cerita kat orang? Oh, Maxima ni adalah ni. Oh, produk ni adalah ni. Oh, marketing plan ni macam ni. Dia nak cerita dengan orang pun dia tak tahu. Ini kan kita pula nak mengharapkan dia sebagai downline kita untuk pergi buat kerja. Macam mana dia nak buat kerja? Dia tak tahu apa-apa. Sebab itu hari ini, kenapa anda perlu follow, ikut, join program-program anjuran syarikat. Saya faham. Sekarang ni memang kita ada cabaran dengan production produk. Saya faham. Tetapi tuan-tuan puan, ini hanyalah proses sekejap saja benda ni sebab nak dapat nak bagi kilang kita ni stable balik dengan order yang banyak nak kena buat, lepas tu dengan pekerja yang tak cukup. Lepas tu ada pula pekerja yang kena COVID, everything semua. Benda ni adalah proses saja tuan-tuan puan. Ini adalah proses saja. Dan bukanlah selama-lamanya yang kita tak ada produk. Sekarang ni siap je produk, hantar. Siap je produk, hantar. Sebab sekarang ni kilang pun tengah speed dengan apa kita punya order tuan-tuan puan. Dan percayalah kita, syarikat ni, kita bukan syarikat yang pergi ambil duit orang tapi tak ada buat produk. Tak. Kita dah bayar dah pun dekat kilang, kita dah dekat kilang saja yang tak boleh nak cope dengan kita punya order. Tapi alhamdulillah lah, kilang start juga buat speed punya production dan insya-Allah minggu ni kita akan dapat produk. Nanti pun kita akan start dapat produk. Tuan-tuan puan, ini adalah proses saja. Proses saja tuan-tuan puan. It's not permanent. Adalah proses saja. Hari itu saya katakan, kita hari ni even ada problem sekalipun,
datanglah program syarikat. Buat apa kita tak nak ambil tahu pasal program syarikat apa semua, buat apa tuan-tuan puan? Ini sangat-sangat penting untuk kita duduk dalam circle orang-orang yang positif, orang-orang yang nak berjaya. Ini peluang kita tuan-tuan puan untuk berada bersama-sama dengan orang-orang yang berjaya. Dan saya percaya hari ini seramai 64 orang ni pun, ini adalah orang yang betul-betul nak berjaya. Ini adalah orang yang serius dalam nak menentukan masa depan, yang fikir pasal nak bagi yang terbaik untuk keluarga, nak bagi yang terbaik untuk diri sendiri. Inilah adalah orang-orang dia tuan-tuan puan. Dan hari ini apa yang saya nak sampaikan kepada anda semua tuan-tuan puan, kenapa hari ini anda perlu memilih Maxima sebagai platform anda. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berada di dalam Maxima ni, saya dah masuk tahun yang ke-6. Bulan 12 ni saya masuk tahun yang ke-7. Maxima dah 8 tahun berada di dalam industri ini, dan inilah yang saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Inilah salah sebuah syarikat Malaysia, syarikat Malaysia, direct selling Malaysia yang dah masuk 8 tahun, yang dah lepas 5 tahun punya circle. Inilah dia syarikat dia. Dan saya nampak sendiri masa depan anda di Maxima sangat-sangat cerah tuan-tuan puan. Sebab hari ini apa yang saya sampaikan, apa yang saya boleh kongsikan kepada anda semua, Maxima adalah sebuah syarikat yang sangat-sangat unik, yang mana kita tidak sama dengan syarikat-syarikat direct selling lain. Tuan-tuan dan puan, banyak syarikat direct selling meletakkan Maxima sebagai benchmark perniagaan dia orang. Sampai tanggup nak tiru produk Maxima. Sampai sanggup cakap ini produk ni, inilah produk Maxima. Nampak? Sanggup jadikan Maxima ni sebagai benchmark. Dan hari ini apa yang berlaku tuan-tuan puan? Banyak dah yang terkandas. Banyak dah yang tak boleh pergi jauh dah hari ni. Banyak yang dah gulung tikar. Sebab apa? Mereka menjalankan perniagaan dengan cara apa? Trend follower. Dia orang menjadi follower kepada trend. Dan hari ini kenapa anda perlu memilih Maxima? Sebab Maxima ni adalah unik. Banyak benda yang anda kena lihat dari segi keunikan dia. Dari segi produk punya keunikan. Hari ini tuan-tuan puan, kita antara syarikat yang pertama, pioneer dalam mengeluarkan produk yang berasaskan AFA. Daripada powder, kapsul, liquid, Maxima adalah yang pertama di Malaysia tuan-tuan puan. Ada syarikat yang dulu daripada luar, daripada US, keluarkan produk AFA juga, masuk market Malaysia. Tak boleh follow Maxima. Dan inilah kekuatan Maxima tuan-tuan puan. Sebab kita punya produk, kita own the technology, dan produk ni bukannya produk OEM. Bagi kilang, tukar kotak, tukar jenama, everything apa semua, lepas tu pun pasarkan. Tak. Ini tuan-tuan puan. Sebelum ni, saya join industri, saya join syarikat-syarikat yang sebelum ni. Kebanyakan syarikat yang saya join, produk-produk dia semuanya produk-produk yang mengikut trend. Dulu, masa zaman-zaman produk-produk seksual meletup. Ingat tak? Produk seksual. Ingat produk tongkat Ali. Kacip Fatimah. Manja Kani. Berapa banyak syarikat yang ada produk yang macam tu. Kita kena bersaing dengan orang. Bisnes ni kita tak nak kongsi kek ni dengan ramai orang. Kita nak makan kita-kita je. Tapi kita, sebab produk ni orang boleh follow sebab dia tak ada identiti sendiri. Dia tak ada keunikan pada produk tu. Dan akhirnya company ni ada. Kalau tak ada kat kita, orang pergi kat tempat lain. Tak ada kat kita, orang pergi kat kedai jamu. Orang tak ada, pergi macam-macam. Jadi bila kita cerita tentang bisnes, kita tak conquer pun market. Kita hari ni 8 tahun tuan-tuan puan mengeluarkan produk, killer produk kita, iaitu apa? Produk apa yang berasaskan EFA. Sampai hari ni berapa banyak syarikat-syarikat yang keluarkan produk EFA yang kononnya kata macam kita punya produk, oh ni lagi hebat daripada produk.
dan hakikat dia apa yang berlaku. Mana produk-produk tu pergi hari ni? Maxima sampai hari ni tuan-tuan dan puan, kita masih lagi berada di dalam industri sampai tahap produk tak cukup. Macam tu sekali tuan-tuan, pasal demand ataupun permintaan produk ataupun trust orang terhadap produk Maxima sampai tahap macam tu sekali. Ditambah pula, disokong pula produk yang ada di Maxima ni dicerita, diendoskan oleh scientific advisor yang terdiri daripada pakar-pakar kesihatan, pakar-pakar perubatan, doktor yang cerita pasal produk ni. Produk Maxima ni, produk company ni, direct selling company punya produk, bayangkan, doktor boleh cerita. Bukan setakat doktor je cerita, doktor makan produk ni. Kita cerita tentang produk kesihatan, kalau doktor boleh makan produk ni, doktor boleh cerita pasal produk ni, kenapa kita tak nak makan produk ni? Kenapa kita tak cerita dekat orang pasal produk ni? Betul tak? Saya tak marah, saya semangat. Sebab betul, sebab saya bercakap dari hati saya tau. Saya bukan owner company, saya bukan owner Maxima. Saya pekerja. Sama saya ni dengan anda, sama. Saya meletakkan Maxima sebagai masa depan saya. Dan anda pun letakkan Maxima sebagai masa depan anda. Kalau saya nampak, kalau katalah saya nampak Maxima ni tak ada masa depan, Zoom ni bukan saya yang cerita. Saya dah cerita kat Zoom lain dah. Company lain dah saya cerita. Kalau saya tak nampak masa depan. Tapi hari ni kenapa saya berada dalam Maxima? Sebab saya tahu Maxima punya kekuatan. Sebab saya tahu everything pasal Maxima. Sebab tu hari ni saya kata Maxima adalah platform yang terbaik. Tuan-tuan dan puan, saya bukan founder, saya bukan owner pun syarikat ni. Tetapi saya meletakkan Maxima. Buat apa saya nak buang masa kalau pergi dekat company yang tak ada masa depan? Buat apa? Saya umur dah 40 tahun, walaupun orang nampak macam 20 tahun, tapi umur dah 40 tahun. Kalau saya tak bertindak sekarang, kalau saya tak nampak masa depan saya dekat Maxima, saya takkan lama dekat Maxima, saya akan pergi cari tempat lain. Buat apa? Saya nak gadaikan masa depan saya, takkanlah saya nak tunggu sampai dah umur 50 baru nak cari company lain, buat apa? Dan saya sangat-sangat yakin sebab benda yang kita lalui ni adalah proses dia tuan-tuan puan, hanya sementara saja. Lepas ni bila kilang dah okay everything semua, kita akan speed balik. Dan banyak benda-benda baru yang kita akan implement di dalam Maxima. Percayalah tuan-tuan puan, saya tahu apa yang akan berlaku di Maxima. Sebab itu hari ini kenapa saya sangat-sangat yakin anda memilih platform yang betul. Dan rugi hari ini kalau kita tak ceritakan peluang ni pada kawan-kawan kita. Dan rugi kalau kita tak buat bisnes ni. You nak buat bisnes apa? Nak cerita, kita nak keluar produk sendiri. Nak yakinkan orang pasal produk. Bukan senang tuan-tuan puan. Nak keluar produk sendiri, lepas tu nak yakinkan orang pasal produk anda. Bukan senang. Tapi hari ini kita punya build, dia punya reputation, trust kita kepada public. Sampai level doktor cerita tuan-tuan puan, apa lagi kita nak sembang pasal produk? Tak bagus doktor tak cerita tuan-tuan puan. So benda-benda inilah yang patut anda nampak kenapa hari ini anda perlu memilih Maxima sebagai platform untuk mengubah kehidupan. Kita ada produk yang semuanya adalah keperluan. Bukannya produk kehendak. Kita ada produk kesihatan AFX, CMX yang berasaskan AFA. Yang demand dia tidak akan pernah putus. Dan hari ini Alhamdulillah, kerana apa? Kita diberikan satu rezeki tau. Tuan-tuan puan, nak buat produk ni dia satu rezeki. Kalau formulation dia tak betul, even dia menggunakan ingredient apa yang kita ada sekalipun, kalau formulation dia tak betul, orang makan tetap tak jadi. Tapi hari ini, berapa ramai yang makan produk Maxima yang tak jadi? Kita boleh tanyalah, saya boleh tanya seorang-seorang kat sini lah. Saya tanya Kak Eli. Kak Eli dah berapa tahun makan produk Maxima Kak Eli? 6 tahun. 6 tahun. Setiap bulan berapa banyak Kak Eli makan produk Maxima untuk Kak Eli seorang saja? Saya makan AFX. Kuat sikit Kak Eli. Saya makan AFX, CMX dengan BRX. Okay.
Tiap-tiap bulan berapa kotak? Okey, buat masa sekarang dah tak ada siam. Dah, kita cerita ada. Jangan cerita sekarang. Sekarang ni saya pun kadang-kadang pun tak makan kat. AFX Kena 4, korek-korek sikit. Mana yang ada belen-belen tu kan. AFX 4, BRX 1 lah. Okey. AFX 4 kotak, 2, tengok juga. 4 kotak, BRX 1 kotak. 1 kotak. Tuan-tuan dan puan, kalau benda ni tak bagus, rasa-rasa Kak Eli nak makan ke produk yang kalau kata tak bagus ni, 4 kotak ni nilai dia berapa? RM600. Okey, campur pula dengan RM175, lebih plus minus lebih kurang dalam RM800. Kalau rasa-rasa benda ni tak bagus, Kak Eli dah berapa tahun? 6 tahun makan Rasa-rasa dia nak spend ke duit, jangan cerita 800 lah. Kalau benda tak bagus, rasa-rasa RM300, RM100 pun kita tak nak keluar. Bukan kata RM100, RM10 pun tak nak keluar. Buat apa nak keluar benda yang tak bagus? Inilah benda yang kita patut nampak, tuan-tuan dan puan. Mungkin kita baru makan sebulan, mungkin baru makan 2 bulan, mungkin baru makan 3 bulan, kita tak makan sebelum baru makan setahun. Tapi anda tengok, kita punya customer ni dah ada yang sampai 8 tahun punya pengguna, ada yang 7 tahun punya pengguna. Haji Sani dah berapa tahun dah makan? Ya Ji, tak dengar Haji? Mic. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ya. Haji Sani 2 tahun setengah. Tiba-tiba nak jadikan cerita masa tahun berapa? Tahun bila Haji? 2019. 2019 Haji Sani mendapat masalah kesihatan. Lepas tu kenapa jantung Jantung lah. 3 saluran jantung saya tersumbat. 3 saluran jantung tersumbat. Kemudian masuk HUKM, betul? USKM. Masuk HUKM. Lepas tu sepatutnya nak buat rawatan. Nak buat rawatan apa Ji? Okey, nak buat rawatan, dia cadang nak operate. Ketiga-tiga saluran jantung tu saya nak operate. Tapi alhamdulillah tak jadilah. Tak jadi operate. Pada saya ucapkan kesempatan ini saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Maxima dengan Eddie yang mengantarkan saya CMX. Alhamdulillah sampai bila pun saya tidak akan lupa lagi itu. Peristiwa itu saya akan ingat sampai bila-bila. Allah. Alhamdulillah. Bukan nak cakap apa Ji secara live tau. Haji doktor sendiri, doktor yang merawat Haji tu, Haji siap bagi tahu. Ji macam ni Ji, Haji cerita. Sekarang saya cerita kan orang cakap saya buat cerita. Haji cerita sikit yang pasal doktor tu tanya pasal produk ni. Okey, selepas masuk hari yang keempat, apabila doktor dah buat rawatan pagi, lebih kurang pukul 10 pagi, dia datang cek, tengok saya punya denyutan jantung saya tu sudah ada perubahan, dah mencapai 80%. Dia sendiri akan bertanya, dia kata, Pakcik ada makan apa ni? Saya pada peringkat awal, mula saya takut juga. Apabila saya kata, ada masalah apa doktor? Pengalaman saya lah, dia kata, dalam wad ni, orang yang kena jantung macam Pakcik ni, dia kata sekurang-kurangnya 10 hari baru nampak ada perubahan. Pakcik baru 4 hari. Pakcik ada makan apa? Jadi ketika itulah, bila doktor dah tanya macam itu, ketika itu saya buka saya punya beg, saya tunjukkan masa itu saya share kan. Jadi saya kata, doktor saya makan ini dia. Habis dia tanya pada peringkat awalnya, dia tanya ada kelulusan Kementerian Kesihatan tak? Saya kata ada doktor, dalam hologram. Jadi lepas tu saya sebenarnya doktor, saya kata saya berani makan produk ni atas khidmat nasihat Profesor Haris Kumar. Bila saya sebut saja Profesor Haris Kumar, dia tanya saya balik, Pakcik macam pernah dengar je nama itu. Kan saya cakap Profesor Haris Kumar mengajar doktor-doktor. Dia kata, Pakcik ada tak gambar dia ke nama dia? Ada. Saya buka saya punya iPad, saya tunjukkan gambar Dr. Haris Kumar kat dia kan. Dia kata, ini Pakcik, dia kata ini guru saya ni. Jadi bila dia dah cakap macam itu, saya kata begini je lah doktor. Kalau doktor nak maklumat yang sepenuhnya tentang produk ni, doktor berhubunglah dengan Profesor Haris Kumar. Itulah cerita dia. Doktor So apa sendiri, doktor tu cakap asal produk ni? Jadi hari yang ke-6, doktor tu datang balik, jumpa dengan saya. Maksud dia setiap pagi dia datang cek kan. Hari yang ke-6 dia cakap lagi dengan saya. Dia kata, Pakcik, saya dah berhubung dengan Profesor Haris Kumar. Dia kata, okey tak apa, Pakcik teruskan. Produk ni bagus Pakcik. Saya akan berhubung lagi dengan Profesor Haris Kumar sampai saya dapat maklumat sepenuhnya.
Dia suruh saya teruskan lah mainan tu. Doktor tu sebenarnya doktor pakar lah yang merawat saya tu. Dia maklumat ni. Terima kasih je Yang sama. Okay. So ni tuan-tuan puan, inilah benda yang patut kita tengok. Kita berdoa tau. Berdoa, ya Allah, Tuanku, bagilah satu peluang, aku bagi dapat produk yang betul-betul yang terbaik. Bagilah dapat. Ini dah ada dah depan mata ni hari ni. Bukan setakat Haji je. Banyak nak cerita pasal kesan dia. Ya Allah. Saya malas lah nak cerita benda ni. Tapi anda sendiri pun tahulah kan. Kita punya feedback ataupun review orang-orang yang gunakan produk Maxima ni tuan-tuan, terlalu banyak review dia. Banyak, anda boleh Google ataupun anda boleh masuk dalam YouTube tu, anda boleh tengok sendiri kesan ataupun pengakuan pengguna. Ada tak siapa Okey, mungkin yang lain? Cik D. Ha? Line Cik D tak kuat tadi. Oh, sekarang dah kuat dah? Sekarang okey? Okey, dah boleh dengar dah. Okey, Okey. dah boleh dengar dah. Alright, so siapa yang boleh kongsikan pengalaman selepas mengambil produk Maxima? Come on, saya nak dengar. Siapa? Boleh tak, kalau tak nak on video pun tak apa. Yang penting ada pengakuan. Saya nak dengar sendiri pada anda semua. Siapa yang boleh cerita? Kak Norma. Dia bagi tahu apa ni? Banyak kesan dan perubahan yang akak alami sejak ambil produk Maxima. Okey, Kak Norma. Okey, lagi. Siapa yang nak kongsi? Come on. Kak Nah, Kita hari ni. Ya, siapa? Siapa nak cerita? Kak Nah cerita boleh. Kak Nah, okey, silakan Kak Nah. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kak Nah pun pengguna Maxima Nutrition ni dah 6 tahun. Alhamdulillah. Sebab asalnya Kak Nah sakit teruk. Kak Nah sakit teruk, pernah kena slip disc. Masa umur 20 lebih, umur 5 siri dia datang balik sampai MC sebulan. Alhamdulillah, Kak Nah terjumpa produk ni, amalkan dengan izin Allah dalam sebulan tu boleh bangun, boleh pergi office balik. Alhamdulillah. Mana memang betul lah produk ni boleh lahirkan stem cell baru. Tu kelebihan dia. Sebab sebelum ni kita makan produk lain, fungsi dia tak sama. Kadang memang sakit lama kata orang, dah macam-macam guna. Ubat-ubat lain kita memang try semualah. Tapi yang the best, Maxima Nutrition. Ya, daripada situ, syukur Alhamdulillah, sekarang kalau memang total 100% Kak Nah sihat walafiat. Alhamdulillah. The best. Yang paling best maknanya kita makan, kulit kita beza. Ya, yang paling best kulit kita beza. Mana kalau orang tengok kita, orang kata, tak percayalah Kak Nah dah masuk segi pencen. Orang tak percaya dengan izin Allah. Tapi kita sihatlah, syukur satu family sihat dengan izin Allah. Alhamdulillah. Dengan tu saya syurkan kalau siapa yang tak pernah makan, makanlah yang Maxima Nutrition ni, insyaAllah. Terima kasih Kak Nah. Terbaik. Okey, jadi bye. Okey, so itu dia. Banyak lagi. Kalau nak cerita tentang orang cakap tu, kalau kita nak cerita tentang pengakuan pengguna ni terlalu banyak. Tapi yang paling penting, anda sendiri kena makan. Dan makan ni dia kena secara konsisten, istiqamah. Makan tiap hari, makan. Anda nampak sendiri perbezaan dia tu. Janganlah hari ni makan, minggu depan tak minggu ni makan, besok tak makan, minggu depan baru makan. Memang susahlah kita nak nampak benda tu. Hari ni kita kena makan secara istiqamah. Anda makanlah 2 botol tadi tu, makanlah 3 biji. Anda tengok sendiri perubahan pada diri anda semua. Alright? Ni bukan nak cerita, nak apa Kak. Ini benda yang realiti yang saya boleh kongsikan pada anda semua. Benda yang saya boleh nampak depan mata saya sendiri. Macam-macam lah. Yang ada, yang perkongsian dia tu yang kadang-kadang menakutkan pun ada. Betul. Saya pernah mungkin ada yang tak pernah dengar cerita ni. Saya pernah melalui satu keadaan.
satu keadaan yang mana saya tak tahu nak buat apa. Sama ada saya nak pengsan ke ataupun saya nak maintain macam biasa. Okay. So benda ni berlaku dekat mana? Dekat Kedah. Waktu ketika malam saya buat talk. Waktu tu tak ada PKP lagi. Jadi kita boleh buat talk, program pun. Datanglah macam biasalah dekat Hotel Sri Malaysia. Sri Malaysia Lustar kalau tak silap saya. Nak dengar cerita ke tak nak? Boleh Ni real ni. Okay, So, malam tu saya buat talk. Depan saya ada satu makcik. Makcik ni saya ingat pun dalam 60-an lah. 60-an ke 70-an lah. Muka ketat dia. Muka ketat. Biasalah, dah lah kita buat talk. You bayangkan, kita ni kalau buat talk, paling tak best bila kita tengok orang buat muka ketat tau. Sebab bila buat muka ketat ni, kadang-kadang benda tu yang membuatkan kita, motivasi kita ni lemah. Sebab muka dia terlalu ketat, macam muka tak suka. Macam muka macam tak puas hati lah. Kan? Jadi tak apalah, saya pun buat macam biasalah kan. Buat lawak pun tak berjaya juga. Buat lawak nak bagi dia gelap pun tak berjaya. Sampailah ke habis dia tak gelap. Okay? Tak apalah, makcik ni mungkin dia terpaksa kena colik ke, dah suruh datang program ke kan. Kita anggap macam itulah, paksa datang. Okay. Tak apalah, settle. Bulan depan, saya pergi lagi. Alustar. Buat talk. Makcik tu ada balik depan saya. Weh, makcik ni kalau tak suka kenapa dia datang pula kali kedua? Biasalah kan, kalau dah sekali tak datang, kadang 5 minit, 10 minit dia dah keluar dah. Tapi dia tak keluar yang pertama. Lepas tu yang the best part, bulan yang kedua, dia datang lagi. Duduk tempat yang sama. Cakap, weh, macam makcik ni. Tapi muka dia dah tak ketat. Muka dia macam senyum lah sikit. Cakap, okey lah kan. Mungkin dah something lah kan. Lepas tu bila dah buat talk apa semua kan. Saya buat lawak pun dia gelak apa semua kan. Okey, ada respon lah kan. Lepas tu bila dah habis, nak jadikan cerita, malam tu pula hujan renyai-renyai. Hujan renyai-renyai kan. So hujan renyai-renyai ni tahulah kadang dia sejuk dah duduk dalam aircon. Sejuk apa semua kan. Lepas tu bila orang dah keluar, makcik tu tinggal dengan saya 2 orang je kat dalam bilik meeting tu. Saya pun buka lah, kemas-kemas lah laptop, kemas projektor apa semua kan. Kemas, makcik tu pun macam bangun kan, macam tengah nak datang kat saya. So bila dia datang kat saya, kena pula aircon tu bawah saya. Aircon petak 4 segi kat ceiling tu atas saya ni, bawah saya memang sejuk kan. Makcik tu pun datang kat saya. Cakap, Edi, makcik ni nak cerita sikit boleh? Nak cerita testimoni. Okey, boleh makcik ceritalah. Makcik ni segan nak cerita ni tapi tak cerita juga. Orang Kedah kan? Cakap Kedah lah. Ya, tak apalah, ceritalah makcik. Macam ni, makcik ni. Saya duk ingat bila cerita testimoni, kalau umur yang macam ni, biasalah kencing manis, darah tinggi, gaut. Yang itulah yang saya rasa pun, dia nak cerita pun. Tapi rupanya apa yang saya fikirkan bukan sama sekali. Yang dia nak cerita ni lagi dahsyat daripada penyakit-penyakit tu. Yang saya sendiri, yang saya cakap, nak pengsan ke nak maintain. So dia pun cerita. Tengah-tengah sejuk, tengah-tengah hujan ni dia cerita dengan saya. Dengan suara yang lembut keluar. Makcik ni nak kongsi sikit lah dia kat. Apa dia makcik? Ceritalah. Makcik ni dah lama dah tak datang haid. Saya dah datang haid. Saya macam, ya. Sebab selalu saya panggil haid tu macam period. Saya panggil tak datang period. Tapi bila dia cakap haid tu jadi macam, haid? Apa haid ni ya? Saya macam, haid? Cakap, haid? Haid apa cik? Tak datang bulan. Saya pun dah macam, datang bulan. Pahal lah makcik ni cerita pasal datang bulan, tak datang bulan dengan aku ni kan. Dah lah time tu saya seorang-seorang. Ustaz Zalizan semua kat luar. Saya pun cakap, okey lah. Kenapa cik dengan head makcik tu? Kan makcik makan tu lagi. Keluar balik cik di. Cakap, keluar apa cik? Keluar balik.
darah haid. Makcik punya lah lama tak keluar darah haid ni. Sampai makcik pun nak beli pad ni pun makcik segan. Jenama makcik pakai tu pun dah tak ada dalam market lagi dah. Tak tahulah dia pakai jenama apa. Mungkin tak ada wing ke apa semua kan. Jenama, bayangkan lama tak lama dia punya tak datang period tu. Sampai jenama pad yang dulu dia pakai zaman-zaman dulu pun dah tak ada dah. Tak wujud dalam market. Punyalah lama. Saya pun dah macam tak berdebar ni. Sebab saya dah macam, makcik ni apa hal ni kan cerita pasal haid dengan aku kan. Sebab kita pun biasa dengar apa, yelah dengar berita, pernah baca surat khabar macam nenek rogol cucu kan apa semua. Jadi saya takutlah jadi macam, apa hal ni, takut jadi mangsa kan nak buat macam mana kan. Macam, tapi saya cakap, okey makcik, kalau macam tu makcik, sukalah makcik dah muda balik. Daripada happy tu muka dia masam dah pula. Cakap, salah cakap ke kan. Kita dah lah tak pandai nak borak benda macam ni. Bayangkan saya nak cerita pasal haid dengan orang tua kot. Kan lah kalau saya perempuan ni lain lah kan. Kita boleh cerita lah. Tapi saya lelaki nak cerita pula dengan orang yang dah berumur pasal haid. Memang saya tak tahu apa nak jawab lah. So dia pun cakap, dia macam asal, minta maaf cik kalau saya ada tersalah cakap apa semua kan. Dia kata tak apa. Pakcik dah lama dah tak ada. Allah. Tengah-tengah muda macam ni nak datang muda orang cakap tu, pakcik abang dia tak ada dah, meninggal. Saya pun cakap, maaf cik, saya tak tahu pula apa semua, tak apa. Tapi tak apalah cik D, kalau cik D pergi mana-mana buat talk apa semua kan. Kalau jumpa siapa-siapa yang minat ke ada yang macam nak tengah cari-cari apa semua, bolehlah kenal-kenalkan dengan makcik. Wah, tak apalah. So, kat dalam ni kalau siapa-siapa yang berminat dengan makcik tu, boleh tinggalkan nombor telefon, saya akan forwardkan kat makcik tu. Tak, tapi ni nak jadikan cerita kan. Ini benda yang realiti tau. Okay, ini benda yang anda nampak sebenarnya. Yang ya kita kan cerita jumpa orang macam-macam benda tau kita jumpa. Ini benda-benda yang kadang-kadang kita rasa macam benda ni macam mengarut apa semua. Tapi inilah benda yang anda jumpa tuan-tuan puan. Contoh kalau kita tengok ni. Muhammad Najib ni dia cakap apa? Saya merasakan seperti sesuatu keajaiban. Hampir setahun berterusan mengamalkan produk Maxima. Perubahan ketara pada diri saya. Saya mengalami gout, sekarang sudah hilang dan bebanan penyakit tersebut, begitu juga dengan keadaan jantung, darah tinggi dan tahap kecergasan saya. PFA adalah sesuatu yang amat luar biasa dari anugerah Allah. Ini adalah dari suara hati. Tanda berterima kasih saya berdoa. Betul, alhamdulillah. Terima kasih bang. So inilah sebenarnya tuan-tuan puan. Inilah yang sebenarnya moto Maxima ni, transforming life. Inilah sebenarnya bukan kita nak transform pada duit semata-mata. Kalau kita boleh bantu orang dari sudut kesihatan pun dah besar rahmat tuan-tuan puan. Kita bantu contoh macam makcik tadi keluarkan darah haid bagi dia muda balik pun dah besar rahmat tuan-tuan. Betul tak? Kita bantu orang macam orang yang dah tak boleh semayang normal, dia semayang duduk. Boleh pula makan, boleh semayang macam biasa. Yang tak boleh naik tangga, boleh naik tangga. Ini pun adalah satu perubahan dalam kehidupan orang. Kalau kita dapat bantu orang macam ni. Dan percayalah tuan-tuan puan, inilah benda yang sebenarnya yang kita akan, benda inilah yang merupakan benda yang membuatkan belief system ataupun penguat kita untuk kita bercerita dekat orang. Inilah benda dia yang kita start bercerita dengan orang. So bila kita start cerita dengan orang daripada apa yang kadang-kadang ada orang join kita ni, dia bukan nak join buat bisnes pun, dia nak makan je. Tapi asbab daripada dia makan, dia rasa kesan. Hari ni dia cerita kat orang, dia cerita. Kita dah tak boleh kontrol dah. Dan the best part pasal perniagaan ini, yang the best part adalah selagi mana orang tu berkongsi, bercerita tentang kita punya produk, orang tu di bawah rangkaian kita, orang yang join, orang yang cerita tu, orang tu pula join. Orang tu makan rasa kesan, orang tu cerita. Dan dari situlah hasil pendapatan yang kita akan dapat. Ini perniagaan yang sebetulnya patut kita buat. You dapat anda pilih. Anda nak dapat keuntungan dengan cara anda berjuang seorang-seorang, cerita seorang-seorang untuk dapat keuntungan, atau hari ini anda bercerita pada orang
dan orang makan, rasa kesan, orang cerita, dan anda pun dah tak tahu dah siapa yang duduk dekat bawah rangkaian anda. Dan selagi mana orang beli makan produk, selagi mana orang makan produk kita. Orang makan produk kita setahun sekali ataupun orang beli sekali ke ataupun akan beli banyak kali? Orang akan beli banyak kali. Tiap bulan orang akan makan. Tiap bulan orang akan cerita pada orang. Selagi mana ada orang makan kita punya produk, selagi itulah keuntungan yang kita akan dapat setiap hari, setiap jam, setiap minit, setiap saat. Selagi mana orang makan produk kita, selagi itulah yang kita akan dapat pendapatan. Dan the best part pasal bisnes di Maxima ni, anda punya bonus keuntungan yang anda dapat, dia bukan bayar hujung bulan. Selalu bisnes yang macam ni, buat hujung bulan dapat. Buat hujung bulan dapat. Lepas tu nak dapat kena maintain. Tak maintain tak dapat. Di Maxima tuan-tuan puan, kita punya pelan pemasaran kita, pelan pemasaran yang makcik kain kembang pun boleh buat. Betapa senangnya bisnes di Maxima ni, ada orang yang sampai tak tahu marketing plan pun boleh dapat income berpuluh-puluh ribu, beratus ribu. Jujur saya kata. Betapa mudahnya bisnes kita. Tapi macam mana orang nak dapat untung? Apabila orang makan produk kita, orang akan makan lagi, orang akan makan lagi, orang akan makan lagi, orang akan cerita dekat orang, orang tu akan cerita dekat orang, cerita, makan. Selagi itulah anda akan terima pendapatan. Dan itulah yang dia panggil passive income. Kita hari ni kalau kita tengok pada 4 quadrant. Kerja untuk duit, dan kuadran yang kedua, duit kerja untuk kita. Di peringkat awal, memang kita akan bermula dengan kerja untuk duit. Sebab apa? Pada ketika itu kita akan mencari orang, cari pengguna, cari cerita. Dan ramai dah orang kat bawah kita dan orang tu pun jadi macam kita cerita. Itu adalah step yang pertama, kerja untuk duit. Sebab apa? Kita cerita kita dapat. Kita dapat. Dan apabila kita dah berjaya mempunyai duplikasi orang yang macam kita ni di bawah rangkaian kita ni, tak payah ramai, ada 2 orang cukup, seorang kiri, seorang kanan. 2 orang ni bercerita dan orang kat bawah ni pun sama juga macam kita, cerita. Dan pada ketika itulah kita akan masuk pada kuadran yang kedua, yang mana duit akan mula bekerja untuk kita. Betul tak? Masuk akal tak? Sebab pada ketika kita, contoh kita balik kampung, orang kat bawah kita ni balik kampung ke? Orang bawah, kalau kita demam, orang kat bawah kita ni demam. Orang kat bawah kita tak demam, orang bawah kita tak balik kampung. Sebab produk terlalu bagus. Benda boleh buat duit. Orang tetap akan cerita. Kita jangan sesekali terpedaya dengan pelan pemasaran yang nampak besar. Tapi hakikatnya bila kita buat, susah kita nak dapat. Di Maxima mungkin anda nampak, alamak bonus kecil, RM40. Jumpa orang cerita dapat RM40 kalau dia join bronze lah. Dia join cerita, kalau dia join platinum yang RM3,000 tu dapat RM400. Memang dapat RM400. Tetapi anda tahu tak, anda boleh dapat RM400 tu pada orang yang sama berkali-kali. Inilah yang uniknya marketing plan kita. Selalunya kita bawa orang, kita dapat katalah marketing plan tu, bawa orang dapat join RM3,000, dapat RM1,000. Okey? Tapi orang yang sama, anda nak dapat RM1,000, boleh tak? Betul tak? So anda nak dapat RM1,000 ni, anda kena cari orang baru. Anda cari orang baru, nak dapat RM1,000. Di Maxima, anda memang dapat RM400. Tetapi orang yang sama makan produk, dia beli balik, tiap-tiap bulan dia beli. Anda tetap akan dapat RM400 pada orang yang pertama. Belum cerita lagi kalau anda cerita pada 10 orang, tuan-tuan puan. 10 orang ni cerita pula pada 10 orang. Dekat level kedua, anda boleh makan
10% daripada PV dia. Bayangkan kalau 100 orang, anda makan RM100, kali dengan 100 orang, bonus penajaan saja yang bukan anda bawa tau. Level kedua ni maksudnya level yang anda bawa tadi tu, pergi jumpa orang, cari orang yang bukan anda bawa. Yang bukan anda bawa, anda dapat RM100 seorang kalau dia join platinum. Kalau ada 100 orang, anda dapat RM10,000. Kalau tiap-tiap bulan 100 orang ni beli lagi tiap-tiap bulan, RM100 anda dapat kali dengan 100 orang, tak dapat RM10,000 tiap-tiap bulan pada orang yang sama beli. Belum cerita kalau level kedua, bawa orang. Oh, nampak sedih pula lagu ni. Okey Belum cerita lagi pada level yang kedua, bawa orang, maksudnya level ketiga. So, bila level ketiga, join platinum 1000 PV, 10% daripada 1000 PV anda dapat RM100. You bayangkan, ada 1000 orang dekat level yang ketiga ni, kali dengan RM100. Maksudnya apa? Bonus penajaan tadi tu anda makan berapa? RM100,000. Anda dapat RM100,000 pada orang yang bukan anda bawa. Level ketiga join dapat RM100,000. Dan bayangkan level ketiga tu tiap-tiap bulan beli balik tak dapat RM100,000 tiap-tiap bulan. Level kedua beli balik tak dapat RM10,000 tiap-tiap bulan. Level pertama beli balik tak dapat RM4,000 tiap-tiap bulan. Inilah marketing plan yang kita nak kena buat. Bukan mengharapkan bonus penajaan ni pergi cari orang. Tak cari orang tak ada. Kita kena faham tentang marketing plan. Bila anda faham tentang marketing plan, anda faham tentang marketing plan Maxima, anda tak cari dah marketing plan lain. Saya dah 16 tahun tuan-tuan puan, saya dah 16 tahun dalam industri ini. Saya cakap tak ada lagi marketing plan yang terbaik macam Maxima punya marketing plan. It's the best. Pergi tempat lain. Pergilah ke tempat lain. Hari ni apa yang berlaku? Yang dulu tengah havoc. Havoc dulu. Apa yang berlaku hari ni? Semua leader dah keluar. Kita steady lagi. Dia orang dah bercompany join. Kita masih lagi dalam Maxima. Inilah yang kita kena faham. Jangan terpedaya dengan angka. You pergi company tu yang dulu meletup. Oh join. Oh ini company ni bagi lebih. Realiti dia hari ni apa? 2 tahun, setahun baru dia orang buat. Apa yang berlaku hari ni? Bisnes tak boleh sustain. Ini bukan perjuangan Maxima tuan-tuan dan puan. Kita punya bisnes adalah bisnes yang boleh diwarisi. Kita bukan buka untuk ditutup. Kita buka untuk selama-lamanya. Apa lagi yang kita boleh buat hari ini untuk kita nak bagi pada generasi kita? Apa yang kita nak tinggalkan pada anak kita? Kalau apa-apa jadi kepada kita hari ini? Apa lagi yang kita nak bagi pada suami ataupun isteri kita? Hari ini kita bukan kita bukan anak nazar tuan-tuan puan. Anak nazar lahir-lahir dah kaya. Boleh warisi perniagaan bapa dia yang dia dah ada. Kita hari ni bukan nazar, kita nazak. Hari ni kita sendiri kena bina empire hari ni untuk generasi kita. Kita yang kena bina, kita kena buat perniagaan di Maxima ni. In case apa-apa yang berlaku pada kita sekarang ni, kita tak berani tau nak cakap kita boleh hidup besok tau. Hari ni you tengok Facebook, you buka Facebook, guarantee, buka je Facebook, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Rest in peace, rest in peace. Hari-hari. Dan bukannya yang mati tu umur dah tua tau. Yang mati tu umur muda. So hari ni kita tak tahu dengan keadaan COVID hari ni, dengan apa yang berlaku hari ni, kita boleh jamin ke hari ni kita boleh bagi yang terbaik untuk keluarga kita hari ni? Kalau kita tak bertindak hari ni, apa yang kita boleh buat hari ni? Kalau berlaku apa-apa dekat kita, anak kita, bini kita, dia orang nak duduk dekat mana? Dia orang nak makan apa?
Hari ni kita ada, dia orang boleh makan sedap. Kalau kita tak ada, dia orang nak makan apa? Dah tinggal isteri, anak pula ramai. Apa-apa jadi kat kita, siapa yang nak take over kita ni? Orang nak take over, of course lah, nak yang awet-awet ke apa semua kan, yang macam yang tak pening-pening kepala. Betul tak? Betul tak? Ini realiti yang saya cakap, betul? Tapi hari ni kalau apa-apa yang berlaku pada kita, apa yang akan berlaku pada isteri kita? Apa yang berlaku pada anak kita? Dia orang nak duduk dekat mana? Dia orang nak makan apa? Insurans dia orang siapa nak bayar? Siapa yang nak bawa dia orang apa-apa jadi? Sekolah dia macam mana? Baju sekolah macam mana? Nak pakai tiap-tiap tahun tukar ataupun tak pakai daripada darjah 1 sampai darjah 6 pakai baju yang sama sampai dah ketat-ketat baju tu. Tak tukar-tukar sebab tak mampu. Dia orang nak duduk kat mana? Hari ni kita boleh nampak sendiri, tengok orang tahap duduk kat bawah jambatan. Hari tu saya buat charity, orang sampai tahap susah duduk dekat pokok buluh tuan-tuan puan. Pokok buluh tu dia orang jadikan tempat tidur. Tahap susah hari ni. Sebab apa? Sebab tidak ada persediaan. Waktu suami ada, waktu isteri ada. Tak fikir tentang apa yang akan berlaku kalau kita dah tak ada satu hari nanti. Dan di Maxima dah terbukti apa yang berlaku pada Kak Su. Hari ni Alhamdulillah, apa yang arwah Abang Zain buat. Hari ni, income diwarisi oleh siapa? Diwarisi oleh isteri, diwarisi oleh anak. Kalau kita bekerja, kita buat perniagaan benda-benda lain, apa yang berlaku pada kita, kalau kita dah tak ada, income tu pergi ke mana? Sebab itu hari ni, kenapa saya nak anda buat Maxima ni sebagai tempat untuk anda persediaan. Tempat untuk persediaan jika apa-apa berlaku kepada kita, sekurang-kurangnya pendapatan ataupun hasil yang kita dah buat di Maxima ni boleh diwarisi pada anak, isteri kita ataupun suami kita. Inilah benda yang kita nak buat tuan-tuan puan, Empire. Bayangkan tuan-tuan puan, saya ambil contoh simple lah. Saya ambil contoh Amway. Pernah dengar Amway? Amway, syarikat nombor 1 US punya company. Dah berapa puluh tahun? 80 tahun kalau tak silap saya. 80 tahun lebih lah usia Amway. Hari ni kita boleh imagine tak? Pendapatan orang yang di peringkat awal-awal Amway tu dah 80 tahun punya pendapatan. Hari ni berapa pendapatan dia hari ni? Dah berapa generasi yang dah makan daripada hasil yang atuk nenek moyang dia buat dulu? Dan inilah yang kita buat di Maxima. Kita nak jadi macam Amway. Amway dulu bukannya macam sekarang. Sekarang dah beribu produk. Tapi dulu Amway pun satu produk je dulu. Sama je dengan kita. Dulu kita pun satu produk tapi sekarang dah 4 produk. Kita dah 8 tahun. Dia orang dah berpuluh tahun. You bayangkan. Kalau Maxima lagi 30 tahun, macam mana you punya income? Macam mana you punya network? Berapa income you? 30 tahun. Busuk-busuk 5 angka, 6 angka lah sebulan. Inilah perjuangan yang kita nak kena buat. Benda yang orang cakap tu cabaran ataupun masalah, apa bisnes pun memang ada masalah. Betul. Saya tak nafikan sekarang ni ramai orang terkesan dengan apa yang berlaku hari ni. Tetapi hari ni kita sebagai syarikat, kita hanya mampu untuk push kilang untuk dia orang cepat untuk keluarkan produk secepat mungkin. Sebab produk kita bukan boleh pergi buat kat kilang lain, pergi tak boleh buat pergi kilang lain, tak boleh. Sebab kita dah daftar dengan Kementerian Kesihatan, dekat kilang ni produk dia, ni kat sini apa semua. Kita tak boleh buat benda tu. Jadi benda yang berlaku hari ni bukan kita saja. Banyak lagi company-company yang terkesan yang mana kalau company tu harapkan atau bergantung produk tu pada kilang, inilah benda yang akan terkesan tuan-tuan puan. Hari ni kita nampak kepada kita. Tetapi kalau kita pergi keluar, sama. Masalah dia orang sama macam kita. Kilang pula bukan buat satu produk dia buat macam-macam produk. Ini nak cepat, itu nak cepat, ini nak cepat. Sebab apa? Dia orang bila tutup je jam. Bukan tutup sehari bang, Kak. So hari ni apa yang kita buat, apa yang kita boleh buat adalah kita kena speed up, kita kena push kilang untuk dia orang keluarkan cepat, keluarkan cepat, keluarkan cepat. Sebab apa?
kita di Maxima ni kita nak bagi yang terbaik tuan-tuan puan. Tapi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada anda. Saya faham anda kena menjawab dengan orang-orang yang dekat bawah, tetapi inilah benda yang realiti yang sekarang yang kita lalui ini, sebab kapasiti kilang tu tak boleh nak cope dengan kita punya production. Tapi dia orang macam mana pun dia orang try speed kita untuk nak keluarkan produk ni. Dan saya berani guarantee anda tetap akan terima produk. Tetap akan terima produk. Tak perlu risau tuan-tuan puan, kita bangunan yang kita bukan buat online saja tau. Kita ada office. Kita ada office yang terletak di Glen Mary. Kita beli bangunan tu, bukannya kita menyewa, kita beli. Kalau kita nak ambil duit orang, tak payah nak tunggu 8 tahun. 8 bulan pun kita dah sauk dah duit orang. Dan hari ini kita terpaksa lalui benda ni dan saya harap anda dapat bersabar sekejap saja. Dan saya percaya selepas ini masalah akan selesai. Masalah akan selesai. Dan ini adalah benda baru yang syarikat lalui. Yang kilang lalui. Dan kita lalui. Sebab sebelum ni mana ada PKP? Mana ada lockdown ni semua? Dan ini adalah benda baru. Dan saya percaya tuan-tuan puan, kita akan boom balik selepas ni. Sebab kita punya kekuatan adalah pada produk. Kita bukannya orang cakap tu yang cerita orang duit, ambil duit orang, tapi produk simpan bawah katil, tahu? Tak. Kita punya kekuatan adalah pada produk. Saya percaya, saya tahu. Anda pun, orang cakap tu, anda punya keuntungan, bonus anda pun bergantung kepada produk. Orang bayar duit, orang nak produk. Betul? Right? Jadi hari kita sendiri pun tak berani ambil duit orang. Sebab apa? Kita tak nampak lagi produk ni stable ke tak stable. Sebab kita takut ambil duit orang kan, orang bising kat kita. Right? So hari ni terima kasih tuan-tuan puan atas berapa dah sebenarnya? 1:30. Okay. So ini adalah benda yang saya boleh kongsikan kepada anda semua. Dan percayalah tuan-tuan puan, Maxima tidak berdiam. Maxima sudah ada perancangan yang terbaik untuk anda semua. Dan sebenarnya Allah dah pilih, Tuhan dah pilih, inilah orang yang kita nak berkongsi rezeki. Inilah dia, orang-orang yang akan bersama-sama dengan Maxima, orang yang support Maxima di saat kita tengah jatuh ke, kita tengah naik ke. Inilah dia tangan-tangan yang menyokong Maxima. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesudian anda semua, atas kepercayaan anda terhadap Maxima. Dan anda percayalah apa yang saya katakan, Maxima tidak akan menghampakan anda. Dan Maxima dah susun sesuatu untuk anda semua. Hanya tinggal masa dan ketika saja untuk kita take off, untuk kita semua sama-sama kita akan mencapai impian kita di dalam Maxima. So saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Thank you very much. Salam kejayaan. Thank you very much. See you. Assalamualaikum.